Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bis sanadil muttasilin minna ila al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala bismillahirrahmanirrahim. Bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulillahi azza wa jalla inna awhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Bab ni cerita tentang macam mana bermulanya wahyu. Bermulanya datang wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula di sini maksudnya bukan hanya mula dari segi turun wahyu, bukan dari segi turun saja, tapi mula yang merangkumi banyak segi. Misalnya mula wahyu dari segi penerimaan umat, penerimaan kaum pada masa itu, terutamanya orang Makkah. Macam mana mereka menerima kedatangan wahyu itu, iaitu mereka terima dalam bentuk penentangan terhadap Nabi, berlakunya segi peperangan dan sebagainya. Termasuk juga peperangan ataupun penentangan yang datang dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar Hijaz, bukan bangsa Arab saja, termasuk juga bangsa Rom. Sebab itu dalam bab ini, dalam babu bad'il wahyi ini, diceritakan mula wahyu daripada banyak segi. Diceritakan juga hadis peperangan yang berlaku antara Nabi SAW dengan Maharaja Heraklius. Dan juga macam mana bermula wahyu dari segi Nabi menyediakan diri. Nabi menyediakan diri dengan bertapa di Gua Hira. Nabi menyediakan jiwa baginda untuk terima wahyu dengan menyediakan jiwa baginda dengan bentuk tazkiyah, penyucian diri, penyucian batin, bertapa berhari-hari di Gua Hira. Jadi maknanya mula di sini bukan sekadar mula nuzul saja, bahkan mulanya itu banyak segi. Sebab itu bila orang i'tirad terhadap Imam Bukhari, bahawa kenapa Imam Bukhari letak tajuk bad'u, kenapa letak tajuk bad'u mula, sedangkan dalam bab ini bukan cerita tentang nuzul saja, bukan cerita tentang turun wahyu saja, bahkan cerita wahyu itu peperangan Nabi dengan Maharaja Heraklius, cerita tentang pertapaan Nabi dan sebagainya. Jadi itu jawapannya, bahawa mula di sini adalah bukan sekadar mula zamani, bahkan mula daripada banyak segi.
dalam riwayat Abi Dzar dan Usaidi, lafaz bab ni tak ada, bab tu tak ada. Dalam riwayat Abu Dzar dan juga Usaidi ataupun Al-Asidi tidak ada bab. Tapi dalam riwayat selain daripada dua ni ada lafaz bab. Kemudian ada dua pendapat pula sama ada bab ini dibaca dengan tanwin babun ataupun dibaca tanpa tanwin. Babun kaifa kana bad'ul wahyi, babun kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulullah, dengan tanwin pun boleh dan baca bil idhafah pun boleh. Babu kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babu baca secara idhafah, yakni idhafah ila jumlah. Bab tu diidhafah kepada jumlah kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi boleh baca dengan cara bab. Bab tanpa tanwin pun tidak, dan tanpa baris, langsung tanpa baris ni bab gitu. Ini pandangan siapa ni? Pandangan Al-Kirmani. Pandangan Al-Kirmani, yajuzu fihi al-iskan, kata Al-Kirmani, yajuzu fihi al-iskan ala sabili ta'dad lil abwab. Baca secara baris mati macam kita bilang bab-bab ni. Kita bilang bab-bab, bab sampai satu bab, bab kedua kita kata bab, bila sampai yang ketiga kita kata bab tanpa tanwin. Maknanya di sisi Al-Kirmani tidak berlaku i'rab di situ. Tidak berlaku i'rab. Kesimpulannya ada beberapa wajah boleh baca, 3 wajah. Babun bitanwin boleh, babu bil idhafah boleh, idhafah ila jumlah, dan yang ketiga tanpa i'rab. Bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang i'tirad Imam Bukhari, kenapa mula kitab ni tak ada khutbah? Tak ada khutbah. Khutbatul kitab. Khutbatul kitab yang jadi khutbatul kitab yang menjadi sebagai muqaddimah kitab. Yang mana khutbah tadi mengandungi alhamdu, mengandungi asy-syahadah. Jadi 2 perkara lah diiktiraf di sini. Satunya tidak ada khutbah, yang kedua tidak ada hamdalah, tidak ada memuji Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya ada khutbah dulu. Sepatutnya ada khutbatul kitab yang cerita, ya, ada suara-suara tu tolong mute dia punya tu, telefon dia mute supaya tak datang suara. Jadi satunya i'tirad di sini ialah kenapa tidak ada khutbatul kitab. Khutbatul kitab yang mana mengandungi puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengandungi alhamdulillah, alhamdulillah, dan juga syahadah. Sepatutnya mula dengan khutbah yang mana dalam khutbah tu Imam Bukhari cerita dia punya maksud menulis kitab ni, tujuan menulis kitab ni kan. Apa tujuan dia? Lepas tu ada khutbah tadi mengandungi pula puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada hadis Nabi kan, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bihamdillahi fa huwa aqta'u. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bihamdillah fa huwa aqta'u. Setiap urusan yang penting yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah, maka urusan itu terputus daripada kebaikan. Dan satu lagi hadis Nabi
kullu khutbatin laysa fiha syahadatun fahiya kal yadil jazma. Setiap khutbah, setiap ucapan khutbah, ucapan permulaan yang mana tidak ada syahadah di dalamnya, tak ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh misalnya, setiap ucapan yang tak dimulakan dengan syahadah, maka fahya kal yadil jazma, seperti tangan yang kena kusta. Seperti tangan yang kena kusta. Jadi kesimpulan i'tirad di sini apa? Dua perkara kan. Satunya tak ada khutbah, dan yang kedua adalah khutbah itu tidak mengandungi hamdalah dan syahadah, yang mana merupakan kehendak daripada dua hadis ni. Kehendak daripada hadis yang mana ditakhrij oleh Imam Abu Daud. Kedua-dua hadis ni, hadis kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa aqta'u. Aqta' mana terputus. Terputusan daripada kebaikan, terputus daripada keberkatan. Dan yang kedua hadis kullu khutbatin laysa fiha syahadatun fahiya kal yadil jazma. Kedua-dua hadis ni takhrij siapa? Takhrij Imam Abu Daud daripada riwayat Abu Hurairah. Jadi apa jawapan terhadap dua i'tirad ni? Satunya i'tirad tidak mula dengan khutbah, yang kedua tidak mula dengan hamdalah dan syahadah. Tentang tak mula dengan khutbah ni kan, Al-Hafiz Ibn Hajar jawab ni. Al-Hafiz Ibn Hajar jawab dalam apa? Dalam Fathul Bari. Al-Hafiz kata khutbah ni tak mesti guna satu siap. Khutbah ni kan tak mesti guna satu cara, tak mesti ditulis, dan sehingga mana tak boleh guna kaedah lain untuk khutbah, tak boleh guna cara yang lain, mesti dengan tulis saja, tak mesti gitu kata Al-Hafiz. Yang penting dapat mula dengan ucapan ataupun kalimat, mula dengan kalimat yang menunjukkan maksud, kalimat yang menjadi petunjuk kepada maksud penulisan kitab. Mula dengan kalimat itu sudah memadai, tak mesti dengan khutbah. Jadi bila mana Imam Bukhari mulakan kitab dia ni dengan Bad'ul Wahyi kan, dia mula dengan Bad'ul Wahyi, hadis yang cerita tentang permulaan wahyu di Gua Hira, dan hadis yang menunjuk kepada niat kan, hadis yang menunjuk kepada niat, hadis innamal amal bin niyat itu. Dia mula dengan hadis-hadis yang sebegitu, maka seakan-akan Imam Bukhari beritahu, walaupun tidak beritahu secara tasrih, tapi Imam Bukhari beritahu secara talwih, secara isyarat, walaupun tak beritahu secara tasrih, secara terang-terangan, tapi Imam Bukhari beritahu secara talwih, secara isyarat bahawa maksud amba kumpul wahyu ni, maksud aku mengumpulkan wahyu sunnah. Wahyu, sebab wahyu ada dua kan, wahyu satunya wahyu al-wahyul matlu, iaitu Al-Quran, dan satu lagi al-wahyu ghairul matlu, iaitu al-hadis. Jadi di sini Imam Bukhari kata qasaltu jam'a wahyi sunnah, aku bermaksud dengan penyusunan kitab ni ialah maksud apa? Untuk mengumpulkan wahyu sunnah, wahyu hadis, wahyu daripada sabdaan Nabi, yang mana eloknya amalan aku itu akan nampak daripada niat aku. Sayadharu husnu amali fihi, akan zahir keelokan amalanku dalam mengumpulkan wahyu sunnah ni,
akan nampak kebaikan amalku min qasdi, daripada niat aku. Iaitu niat apa? Niat aku untuk ibtigha' mardatillah. Bila aku tulis kitab ni dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan zahirlah kebaikan amalanku itu. Jadi maknanya di situ sudah ada khutbah di situ tu. Walaupun tidak ada khutbah secara tasrih, tapi sudah ada khutbah secara talwih. Apa khutbah talwihnya? Khutbah talwihiyah. Khutbah secara isyarat, iaitu Imam Bukhari kata, aku mengumpulkan kitab ni dengan maksud untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti akan menonjol kebaikan amalanku dengan sebab niat aku yang ikhlas. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan dapat mengikut apa yang dia niat. Jadi itu jawapan yang siapa bagi? Al-Hafidh Ibnu Hajar bagi. Iaitu kesimpulan jawapan dia terhadap iktiraf kenapa Imam Bukhari tak mulakan dengan khutbah. Jawapannya, khutbah tak mesti tasrih, khutbah talwih, khutbah talwihiyah pun sudah memadai. Kemudian tentang tak ada hamdalah, tak mula dengan alhamdulillah dulu kan, alhamdulillah. Lepas tu apa? Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan sebagainya. Satunya ialah kedua-dua hadis takhrij Imam Abu Daud tadi tidak memenuhi syarat Imam Bukhari. Laisa ala syartihi. Laisa, kedua-dua hadis tu tidak memenuhi, tidak menepati syarat Imam Bukhari. Nanti kita akan sebut lain kali lah apa itu syaratul Bukhari. Okey, kalaulah kita terima hadis tu, itu jawapan tadi, itu jawapan inkari nama dia, jawab al-inkari. Kita kata hadis tu tidak memenuhi syarat Imam Bukhari, maka Imam Bukhari tidak guna dia untuk buat hujjah. Okey, jawab taslimi. Jawab taslimi ni kita terimalah. Okey, kita kata hadis tu boleh dibuat hujjah. Katakanlah bila dilihat kepada faktor-faktor tertentu, hadis tu boleh dibuat hujjah, maka hamdalah dengan syahadah ni tak mesti kena ada dua-dua sekali. Tak mesti ada nutuk dan ada kitabah, maknanya ditulis dan disebut. Maknanya kalau Imam Bukhari sebut saja sudah memadai. Sebelum dia tulis kitab, sebelum dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, babu badil wahyi, dia sudah sebut dengan lidah dia alhamdulillah, dan dia sebut asyhadu an la ilaha illallah dan sebagainya. Dia sebut dengan nutuk, dengan secara pertuturan. Itu sudah memadai. Tak mesti kena ada dua-dua. Tak mesti kena ada nutuk dan juga kitabah serentak kedua-duanya, tak mesti. Ini jawapan yang kedua lah. Jawapan yang kedua, boleh jadi Imam Bukhari ini hamida wa tashahada nutqan inda wad'il kitabi. Hamida wa tashahada nutqan. Imam Bukhari memuji Allah Subhanahu wa taala, nak amalkan hadis kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bihamdillah tadi kan, dia nak amal hadis tu, dia sebut dengan nutqan. Kemudian nak amal hadis kullu khutbatin laisa fiha syahadah, hadis yang suruh mula dengan syahadah, juga Imam Bukhari buat nutqan secara sebut saja, dan tak tulis perkara itu iqtisaran 'ala al-basmalati. Tak sebut kerana apa? Kerana memadai dengan sebut bismillah saja. Sebab apa? Hadis tadi kan, 2-3 hadis ni dia punya al-qadrul mushtarak dia. Apa dia? Ialah zikrullah. Al-qadrul mushtarak, titik persamaan antara 2-3 hadis, dua hadis kan. Hadis yang menggesa
mula dengan alhamdulillah, dan hadis yang menggesa supaya mula dengan syahadah, dia punya al-qadrul mushtarak. Apa makna al-qadrul mushtarak? Titik persamaan antara dua hadis itu apa dah? Zikrullah. Apa makna syahadah? Syahadah zikrullah. Apa makna hamdalah? Zikrullah. Betul ke betul? Semua dah tutup ni ya. Bila saya tanya, betul ya? Dia punya titik persamaan zikrullah. Ya, okey. Jadi bila kata zikrullah, maka memadailah dengan nutuk. Memadailah dengan Imam Bukhari ni sebut secara lisan saja. Masa dia nak tulis tu, dia sebutlah alhamdulillah ataupun asyhadu an la ilaha illallah dan sebagainya. Berapa dah tu jawapan tu? 3 kan? Yang pertama, hadis itu tidak memenuhi syarat Imam Bukhari. Yang kedua, tak semestinya dengan ada kedua-duanya sekali. Nutuk dan kitabah dua-dua ada, tak mesti. Kalau nutuk saja pun tak apa. Sebab apa? Sebab qadar mushtarak ataupun titik persamaan antara dua hadis itu ialah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, sebut nama Allah. Itu dah. Nak kata 2 pun boleh, jawapan nak kata 3 pun boleh. Jawapan yang keempat, Imam Bukhari bermaksud ta'assi, meniru Al-Quran. Terutamanya bila mengambil kira dalam bab ini, bab badil wahyi ini, dia punya maksud utama ada 6 hadis. Hadisul bab ni, dalam bab pertama ada 6 hadis. Maksud utama ataupun perkara utama yang menjadi keutamaan dalam bab ini ialah cerita hadis Ghari Hira. Cerita apa? Hadis Ghari Hira. Hadis Nabi terima wahyu di Gua Hira. Sebab hadis ni lebih berkait dengan maksud bad'u. Lebih berkait dengan apa? Permulaan. Yang lain, hadis lain dia cerita permulaan juga, tapi permulaan dari sudut yang lain lah. Mula dari segi penerimaan kaum, mula dari segi penyediaan jiwa Nabi, mula dari segi Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan untuk pemantapan Al-Quran. Nabi mula dengan adanya murajaah dengan malaikat Jibril. Adanya ada murajaah. Nabi baca, Jibril dengar, Jibril baca, Nabi dengar. Itu permulaan wahyu dari segi pemantapan je dengan adanya murajaah. Jadi ada banyak segi permulaan, tetapi yang menjadi maksud utama di antara semua itu adalah al-bad'uz zamani. Mula dari segi zamannya itu, iaitu di dalam Gua Hira. Maka sesuailah Imam Bukhari ini ta'assi, tiru peristiwa di Gua Hira itu, iaitu mula dengan basmalah. Sebab dalam Gua Hira bila Jibril datang, Jibril kata apa? Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Baca dengan sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mana kamu nak mengaji, kamu nak buat apa-apa pekerjaan yang penting, mulakan dengan bismillah. Jadi ta'assi. Imam Bukhari buat bismillahirrahmanirrahim, tak ada hamdalah, tak ada syahadah dan sebagainya. Kerana apa? Kerana ta'assi. Ta'assi mana meniru apa yang berlaku di Gua Hira. Satu lagi jawapan diberi, Imam Bukhari tak sukalah tidak beradab dengan Allah dan Rasul.
mendahului. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu mendahului Allah Rasul. Jadi apa dan bagaimana Allah Rasul buat, begitulah kamu buat. Okay? Jadi bila mana dalam Gua Hira Allah datangkan wahyu melalui malaikat Jibril, datangkan wahyu pada Nabi mula dengan basmalah, maka Imam Bukhari pun buat macam tu juga. Barulah dia jadi beradab dengan Allah dan Rasul. Tentang bad'u ni apa dia punya lafaz dia? Kata Qadhi Iyad, bad'u ni ada riwayat bil hamzi dengan hamzah, jadi bad'u dari perkataan ibtida. Dan satu lagi riwayat bi ghairil hamzi, tanpa hamzah. Bila tanpa hamzah jadi apa? Jadi waw, jadi budu. Babu kaifa kana buduul wahyi. Budu mana? Budu bukan ada budu kan? Lama ilmi ingat budu, kalau ni bukan budu ni. Budu bermakna apa? Al-zuhur, zahir. Bagaimana zahirnya wahyu kepada Nabi SAW. Jadi ada dua itulah. Walaupun Al-Hafidh Ibn Hajar mentarjihkan bad'u tu. Antara dua tu Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani kata dia lebih mentarjihkan bad'u lah. Bad'u dengan makna ibtida'ul wahyi. Sebab ada beberapa siri bab yang Imam Bukhari mulakan dengan lafaz bad'u ni. Macam bad'ul khalqi, bab bad'il adhan, permulaan azan, bab bad'il haidhi, permulaan haid dan sebagainya. Lafaz-lafaz yang bermula dengan bad'u. Jadi di sini berdasarkan qarinah daripada bad'u tadi, di sini juga adalah bad'ul wahyi, bukan buduul wahyi. Babun kaifa kana bad'ul wahyi. Wahyu itu apa? Al-wahyu. Wahyu dari segi lughahnya al-i'lamu fi khafa'in. Al-i'lamu fi khafa'in, beritahu secara sembunyi-sembunyi. Al-i'lamu fi khafa'in, beritahu secara diam-diam. Itu wahyu dari segi bahasa lah. Dan dalam penggunaan syarak pun wahyu lughawi ni, wahyu dengan makna lughawi ni diambil kira juga di dalam penggunaan syarak. Sebab Allah Ta'ala datangkan wahyu kepada Nabi SAW adalah dalam bentuk yang fi khafa'in. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhiyya bi'idnihi ma yasha. Allah Ta'ala bila datangkan wahyu kepada Nabi, mana-mana Nabi ada beberapa bentuk. Satunya dengan cara hantar malaikat Jibril, yang mana kedatangan malaikat ni tak dilihat oleh orang lain, hatta orang yang ada di sekitar Nabi, sahabat-sahabat yang ada duduk sama-sama sebelah menyebelah dengan Nabi pun, mereka pun tak nampak kedatangan malaikat Jibril. Jadi sesuailah dengan pengertian al-ilamu fi khafa'in itu, beritahu secara diam, secara tak nampak. Kalau Allah SWT datangkan wahyu dalam bentuk bercakap pun khafa juga. Sebab macam Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa. Nabi Musa bukan nampak Allah SWT. Nabi Musa bukan nampak, walaupun boleh bercakap. Wa kallamallahu Musa taklima.
Allah bercakap dengan Nabi Musa, tapi bukan nampak. Bila Nabi Musa minta dengan Allah kan, minta Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, wilah ke hamba, wilah kepada hamba untuk melihat kepadamu. Allah kata lan tarani, sekali-kali kamu tak akan dapat tengok aku. Yakni di dunia ni, selama kamu masih guna mata dunia, bukan mata syurga, mata dunia, mata jasadi di dunia ni, maka kamu tak boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Lan tarani walakin inzur ila al-jabal. Nak tengok juga, tengoklah kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung tu tetap pada tempatnya, bolehlah tengok aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Bila Allah Taala tajalli, Allah Taala buat tajalli kepada gunung, zahirkan dia punya cahaya sikit, maka gunung tu dah hancur, tak boleh tanggung Allah Taala punya kehebatan cahaya. Hijabuhu an-nur, hijab Allah daripada cahaya. Sama juga bila Nabi pergi Mi'raj. Orang tanya Nabi, ditanya kepada Nabi, adakah Nabi melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi jawab apa? Nurun anna arahu. Hijab Allah Taala penuh dengan cahaya, macam mana aku boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kalau Allah Taala panggil, beri wahyu secara berdepan, secara bercakap langsung pun, di situ juga Nabi tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesuailah dengan ayat tadi kan, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin, daripada belakang hijab. Jadi itulah pengertian apa al-i'lamu fi khafa'in, beritahu secara dalam bentuk apa, tersembunyi. Yakni mutakallim itu tidak dilihat oleh sami'. Nabi yang terima wahyu ni tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi bentuk wahyu dengan al-ilqa fi raw, dengan campakkan sesuatu pengertian dalam hati. Ini juga masuk dalam pengertian i'lamu fi khafa'in. Allah Ta'ala ilhamkan sesuatu perkara dalam hati Nabi. Allah ilhamkan sesuatu perkara dalam hati Nabi. Itu juga dikira ilmu fi khafa'in. Ataupun satu lagi dengan cara mana mimpi. Macam Nabi Ibrahim mimpi sembelih anaknya. Ini ara fil manami anni azbahuka wa Ismail, anakku, aku lihat dalam mimpi bahawa aku sembelih kamu. Ini ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Itu tengok dalam mimpi. Tengok dalam mimpi pun wahyu yang datang melalui mimpi juga masuk dalam ilmu fi khafa'in, beritahu secara tidak kelihatan perkara itu, mana orang lain tidak melihat perkara itu. Okey, itu jadi rasanya untuk hari ini setakat itu dulu, sebab dah 9 berapa tu, dah lebih 9 suku. Kita nak bilang luang pula kepada siapa, insyaAllah kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.